Penduduk terjejas banjir di Kuching dan Serian akan terima bantuan wang ihsan. Ketua Menteri Sarawak pula dianugerahi pangkat dalam Askar Wataniah. Dan kabarnya ada pengumuman penting yang bakal menggembirakan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Demikian antara paparan berita dari Sarawak pagi ini. Kita terus saja bersama Amran Tut di Kuching. Silakan Amran. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Haji Satim semalam dianugerahi pangkat Brigadier Jeneral Kehormat Askar Wataniah oleh Majlis Angkatan Tentera. Tan Sri Adenan turut dilantik sebagai penaung jawatan kuasa pendukung Askar Wataniah Negeri Sarawak. Pemakaian pangkat disempurnakan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pada majlis yang berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia, Putrajaya, Kuching. Turut hadir Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Wira Muhammad Johari Baharom, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Abdul Rahim Muhammad Razzi, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor, Asisten Panglima Bahagian Pasukan Simpanan Major Jeneral Datuk Muhammad Dalib Basir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim menegaskan kedaulatan negara akan dipertahankan sepenuhnya demi keselamatan dan keamanan rakyat Malaysia. Kerajaan Malaysia nak pastikan supaya tidak ada mana-mana pihak menyentuh bumi negara ini dan menuntut mengatakan bahawa itu hak mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika membuat kunjungan di Pusat Pemindahan Matu Daru di Kuching. Datuk Seri Shahidan yang dalam lawatan kerja selama 3 hari ke Kuching itu akan membuat tinjauan ke kawasan sempadan di darat dan laut bersama Majlis Keselamatan Negara MKN selain memastikan penyelarasan pengurusan banjir berjalan lancar. Ketika ditanya jika lawatan beliau ke kawasan sempadan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan tuntutan bertindih daripada negara jiran, beliau enggan mengulas lanjut. Menurutnya, lawatan tersebut untuk menyelesaikan beberapa isu di sempadan laut dan darat tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai isu-isu terbabit. Penduduk terjejas banjir yang telah berdaftar di pusat pemindahan di bahagian Kuching dan Serian akan menerima wang bantuan ihsan berjumlah RM500 seperti sebelum ini. Menyatakan demikian, Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Kujat berkata nilai bantuan itu diputuskan pada mesyuarat Kabinet Persekutuan lepas. Jelasnya bayaran akan dibuat secara tunai atau dimasukkan ke akaun penerima. Masir bagaimanapun berkata, tarikh pembayaran hanya akan diumumkan sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku pengerusi agensi pengurusan bencana negara. Ya, kita harap bila TPM melawat nanti ujung minggu depan, harap dia akan bawa berita baiklah bila akan membayar 500 sekeluarga itu. Masir ditemui pemberita selepas melawat pusat pemindahan banjir di Dewan Suara Kuching. Justru penduduk terjejas yang sudah mendaftar tidak perlu merasa khawatir kerana mereka tetap akan diberikan bantuan itu. Jelasnya beliau diminta sendiri oleh Datuk Seri Zahid untuk meninjau keadaan penduduk terjejas di pusat pemindahan. Seorang ahli perniagaan tempatan di Kuching yang prihatin sanggup mengorbankan 9 blok rumah kedainya menjadi pusat pemindahan daripada melihat penduduk menderita akibat banjir. Bagi Lai Nyuk Lin dari Batu Kawah Kuching, beliau tidak sanggup berpeluk tubuh dan mengaut keuntungan dari hasil sewaan blok komersilnya, sedangkan orang lain menderita kehilangan harta benda akibat banjir. Saya sana sudah 3 kampung, 2 kampung, 1 longhau, rumah panjang. Dalam bencana banjir yang berlaku sejak 3 hari lepas, Lai telah menyediakan rumah kedainya menjadi tempat pemindahan bagi penduduk terjejas daripada 3 buah kampung di Batu Kawah, antaranya Kampung Sinabudi Lama dan Kampung Rantau Panjang. Tinjauan RTM di blok komersilnya mendapati setakat pukul 4 petang tadi, sejumlah 198 orang penduduk terjejas masih berlindung di blok itu. Selain menyediakan tempat pemindahan sementara, Lai turut membantu pihak berkuasa tempatan bagi menyelaras bantuan kepada penduduk yang terjejas. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kudi Taib meneruskan kunjungan Tahun Baru Cina ke Sibu.
Pada kunjungan ini, Tun Pen Sri Taib dan isteri diiringi Menteri Kemudahan Awam, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Politik Ketua Menteri Abu Seman Jahwi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka Dr. Anwar Rapai. Tun Pen Sri Taib dan isteri memulakan kunjungan dengan menghadiri majlis makan malam di kediaman Pengarah Urusan Syarikat Kumpulan KTS Datuk Henry Lau Lee Kong di Jalan Tun Abang Haji Openg. Yang di-Pertuan Negeri kemudiannya membuat kunjungan ke kediaman pengurusi Syarikat Kumpulan Hock Peng Datuk Toh Chiu Hock di Apa Lanang Sibu sebelum berkunjung ke rumah Menteri Kewangan kedua Datuk Sri Wong Sun Koh di Jalan Ipoh. Turut dikunjungi kediaman pengurusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Datuk Tiong Tai King di Jalan Tun Abang Haji Openg dan pengurusi eksekutif Syarikat Kumpulan Rimbunan Hijau Tan Sri Tiong Hiu King. Tangga gaji baru warga Angkatan Tentera Malaysia ATM akan diumumkan Isnin ini. Mendedahkan perkara tersebut di Kuching, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bagaimanapun tidak menyatakan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Di sini saya tekankan satu daripada 5 trust yang telah pun dipersetujui oleh kita di Mendef, iaitu untuk melihat kepada aspek kebajikan anggota dan veteran tentera. Isu perumahan, penambahbaikan kem, bas sekolah untuk anak-anak kita. Gaji saya akan umumkan hari Isnin ini. Datuk Seri Hishamuddin memberitahu demikian di sidang media selepas perjumpaan bersama warga Angkatan Tentera Malaysia ATM di Camp Penrison di Kuching. Jelasnya, tangga gaji baru tersebut merupakan tanda keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan anggota ATM yang komited mempertahankan tanah air. Ianya pada masa yang sama bertujuan meningkatkan moral warga ATM berikutan ancaman keselamatan yang semakin kompleks sekarang. Ini termasuk ancaman dari penganas IS, Daesh, Abu Sayyaf dan Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF selepas perjanjian damai Mindanao gagal baru-baru ini. Tambah Datuk Seri Hishamuddin, perolehan aset baru dan canggih kelak tidak bermakna jika anggota tidak mempunyai moral untuk menjamin kedaulatan negara. Sejumlah 1.2 bilion ringgit akan diperuntukkan bagi pembinaan 4,000 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di 11 lokasi di seluruh negara dengan rolling plan pertama bagi tahun ini sebanyak 160 juta ringgit. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ketika mengumumkan perkara berkenaan berkata, daripada jumlah 4,000 unit berkenaan, sebanyak 917 unit RKAT membabitkan pembinaan di 5 lokasi di Sarawak. Jelasnya, lokasi terbabit adalah di Kem Sri Miri Fasa 1 sebanyak 139 unit dan Kem Sri Miri Fasa 2 114 unit, Kem Pakit Sri Aman 254 unit, Kem Batu 10 Sibu 156 unit dan Kem Semenggok 254 unit. Pembinaan 917 RKAT tersebut berjumlah keseluruhan 320 juta ringgit. Bagi peringkat fasa pertama pembinaan, sebanyak 63 juta ringgit akan diperuntukkan daripada rolling plan berjumlah 160 juta ringgit. Datuk Seri Hishamuddin berkata demikian ketika berucap dalam perjumpaan bersama warga Angkatan Tentera Malaysia ATM di Camp Penrison di Kuching. Pada masa yang sama, beliau turut mengumumkan sumbangan peribadi berjumlah RM50,000 kepada tabung kebajikan Camp Penrison dan RM10,000 kepada tabung kebajikan Pengkalan Udara Kuching. Sebanyak 18 juta ringgit diperuntukkan untuk projek senggaraan rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di seluruh negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak RM570,000 diperuntukkan untuk senggaraan 3 blok kelas G di Camp Penrison Kuching. Di samping itu, di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS, sebanyak RM3.57 juta diperuntukkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi baik pulih kuartus milik ATM di Sarawak. Sebanyak 60 buah unit rumah di Camp Penrison terlibat dalam program ini. Tambah Datuk Seri Hishamuddin, selain inisiatif RKAT, Kementerian Pertahanan akan menaik taraf Rumah Sakit Angkatan Tentera RSAT dan Pusat Pergigian Angkatan Tentera PGAT di Camp Penrison kepada sebuah poliklinik dengan melibatkan kos berjumlah RM35 juta.
ianya dijangka mampu menampung sehingga 25,000 orang pesakit selain memberi perkhidmatan kesihatan yang lebih kondusif kepada anggota dan keluarga serta pesara tentera di Sarawak. 2 daripada 11 kerusi baru yang diumumkan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem iaitu Murum dan Semelaju sah kepunyaan Parti Rakyat Sarawak PRS. Menurut Presiden PRS Tan Sri Dr. James Jemuk Masing, Ketua Menteri sudah pun bersetuju untuk memperuntukkan kedua-dua kerusi itu kepada partinya. Tan Sri Dr. James walau bagaimanapun berkata pihaknya masih sudi menerima sebarang penambahan kerusi baru dan berharap agar kawasan yang diberikan mempunyai majoriti pengundi Dayak kerana yakin mampu menang di kawasan berkenaan. Tambahnya setakat ini PRS mempunyai 9 kerusi iaitu di Baleh, Belaga, Kakus, Ngemah, Batang Ai, Bukit Bangunan, Balai Ringin, Tamin dan Pelagus. Justru penambahan 2 kerusi baru itu akan menjadikan kerusi PRS sebanyak 11 kerusi untuk pilihan raya negeri akan datang. Tan Sri Dr. James ditemui media semasa kunjungan hormat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang diketuai oleh menterinya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Usahawan Bumiputera di negeri ini digesa untuk menggunakan bantuan yang disediakan oleh kerajaan dengan sebaiknya bagi meningkatkan tahap perniagaan mereka. Menurut Menteri Muda Pelancongan Sarawak Datuk Haji Talib Zulkifli, kerajaan sentiasa prihatin terhadap masyarakat Bumiputera yang ingin melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dengan menyediakan pelbagai jenis bantuan dari segi keuangan mahupun peralatan. Tambahnya, golongan usahawan Bumiputera juga perlu gigih dan berdisiplin dalam perniagaan bagi memperolehi kejayaan yang berterusan serta mampu bersaing dengan komuniti usahawan secara umumnya. Datuk Haji Talib Zulkifli yang juga pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC memberitahu demikian ketika merasmikan Majlis Penyerahan Peralatan dan Mesin di bawah program peningkatan usahawan Bumiputera Putra anjuran SEDC di Kuching. Dalam majlis tersebut, seramai 40 peserta dari sekitar Kuching, Samarhan dan Sirian menerima bantuan dengan jumlah keseluruhan RM140,000. Setakat ini, seramai 4,657 peserta dari seluruh negeri telah mendapat manfaat daripada program itu dengan peruntukan lebih daripada RM15 juta sejak tahun 2000. Baiklah, seterusnya kita balik ke segmen agenda untuk hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 10.15 pagi, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam mengadakan sidang media selepas lawatan kerjanya ke Pusat Jantung Samarahan. Manakala pada pukul 10.30 pagi, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengadakan lawatan ke Pos Gabungan Biawak Sematan. Dan akhir sekali pada pukul 7.30 malam, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satem mengadakan jemputan makan malam sempena Tahun Baru Cina oleh parti SUPP bahagian Miri di Eastwood Valley Golf dan Country Club Miri. Saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda untuk hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila.